Dan bertemu kembali, seramai 16 ahli geng Niki yang ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan jenayah terancang dan pengubahan wang haram dijangka didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya Session Petaling Jaya hari ini. Antara yang akan didakwa di mahkamah adalah dua adik kepada ahli perniagaan dalam buruan Datuk Seri Niki Liao Sun Hee. Butiran lanjut bersama dengan wartawan Firdaus Azir di lokasi. Firdaus, teruskan. Baik, terima kasih Rizal. Selepas 70 serbuan di seluruh negara, lebih daripada 100 individu ditahan, ribuan akaun telah dibekukan dan aset yang bernilai boleh kata ratusan juta ringgit telah pun dirampas. Pagi ini kita menyaksikan 16 individu akan dituduh di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan, di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 ataupun lebih dikenali sebagai SOSMA, yang mana jika disabitkan bersalah mereka boleh diperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun. Yang mana ini berkaitan dengan satu yang dikaitkan dengan seorang ahli perniagaan yang kini menjadi dalam status buruan, iaitu Datuk Seri Niki Liao, yang mana beliau dikatakan merupakan pengasas Winner Dynasty Group dan terlibat secara aktif di dalam aktiviti Macau Scam serta mempunyai hubungan rapat dengan beberapa anggota sindiket yang berpangkalan di luar negara. Dan mungkin ketika ini kita difahamkan mereka sedang dibacakan pertuduhan. Bagaimanapun butiran mengenai mereka, siapa mereka, apakah nama mereka akan kita cuba dapatkan kemudian. Dan mungkin sebelum itu saya boleh menyentuh mengenai SOSMA ini, yang mana mereka kesemua 16 individu ini tidak boleh diikat jamin bagi mereka yang dipertuduh atas kesalahan keselamatan, dan kesemua kesalahan keselamatan hendaklah dibicara di Mahkamah Tinggi. Dan semasa perbicaraan, mahkamah tidak boleh memerintahkan pendakwa raya mengemukakan apa-apa maklumat yang dianggap sensitif atau memudaratkan keselamatan atau kepentingan negara. Dan mereka yang dituduh yang sedang menjalani pertuduhan ini, yang sedang dibicarakan ini, hendaklah ditahan sehingga proses rayuan selesai. Buat masa ini, itu sahaja yang saya boleh sampaikan daripada perkarangan Kompleks Mahkamah Petaling Jaya. Akan kita cuba dapatkan butiran-butiran selanjutnya untuk buletin-buletin seterusnya, Rizal. Terima kasih Firdaus Azir yang berada di lokasi di Mahkamah Session Petaling Jaya, dan kita akan teruskan dengan laporan seterusnya. Seterusnya, pertemuan Duta Besar Malaysia ke Myanmar di Kementerian Elektrik dan Tenaga MOEE Myanmar pada 7 April adalah untuk menyampaikan keputusan Petronas Cari Gali Myanmar Hong Kong Limited PCML. Anak syarikat Petronas itu memutuskan untuk menangguhkan operasi hulu projek gas Yetagun buat sementara waktu. Wisma Putra memaklumkan mesyuarat itu tidak bermaksud memberikan pengiktirafan atau sebaliknya kepada Majlis Pentadbiran Nasional SAC atau dikenali sebagai junta tentera. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra menjelaskan Malaysia tegas menyeru agar segera menghentikan keganasan, pembebasan segera tanpa syarat tahanan politik dan penyambungan semula dialog inklusif yang melibatkan semua pihak terlibat. Ia bagi memastikan proses peralihan politik secara damai untuk kepentingan Myanmar dan rakyatnya. Terdahulu, satu hantaran di Twitter mempersoalkan tentang pertemuan berkenaan sekaligus menimbulkan rasa tidak puas hati pelbagai pihak. Dan Innovim, syarikat ekosistem MTDC adalah sebuah syarikat pembekal penyelesaian teknologi serantau yang dimulakan pada 2013 menggunakan ICT untuk proses analisis dan juga simulasi 3D. Syarikat ini pernah melalui 2 tempoh mencabar dalam industri minyak dan gas dan terus bangkit dan mengembangkan sayapnya ke sektor lain untuk memastikan kelangsungan perniagaan. Saksikan petikan temu bual saya bersama dengan pengarah urusan Innovim Zamir Rashid untuk ketahui cabaran dan cara ia bangkit dalam tempoh pandemik ini. Frasa we don't work in silos itu memang sangat penting. Sebenarnya salah satu daripada kepentingan IR 4.0 adalah integration of different technologies. Jadi kita ada teknologi misalnya artificial intelligence, machine learning, ataupun kita ada teknologi cloud computing, kita ada teknologi IoT sensors. Sebenarnya part of IR 4.0 kita kena integrate semua teknologi itu untuk bekerjasama dan membangunkan ataupun membantu syarikat-syarikat industri untuk bertambah efisien
dan mengimprove profitability di masa panjang. Jadi kita ada platform yang sangat penting di MTDC. MTDC mereka ada Center of Nine Pillars. Di Center of Nine Pillars mereka mengumpulkan syarikat-syarikat dengan kepakaran digital di bahagian masing-masing. Misalnya yang saya mention tadilah, di artificial intelligence, di IoT sensors, cloud computing. Hanya dengan itu kita boleh bekerjasama dengan syarikat-syarikat dengan kepakaran masing-masing, dengan kepakaran khusus untuk kita provide services yang holistik kepada klien-klien kita di luar sana. Seterusnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru kumpulan 8 negara membangun D8 bahawa terdapat keperluan mendesak untuk bekerjasama mempercepatkan penghasilan vaksin. Beliau berkata demikian ketika berucap sebagai mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak ke-10 yang diadakan secara maya pada Khamis. It has been a little over 1 year when the COVID-19 was characterized as a pandemic. Since then, many people have lost their lives. Daily livelihood and businesses were disrupted, and the economy was brought to a halt. Although the vaccination rollout program is ongoing for some countries, there are still others waiting for vaccines' arrival. Thus, there is an urgent need for all of us to work together to accelerate the development and production of vaccines and assure equitable and affordable access to vaccines for all. Dan sementara itu, Malaysia mengusulkan pengiktirafan sijil vaksinasi COVID-19 timbal balik akan mempercepatkan pembukaan semula sektor paling teruk terjejas dalam kalangan kumpulan 8 negara membangun. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perkara itu adalah selaras bagi membendung masalah kemiskinan dan menjaga kebajikan sektor yang terjejas akibat pandemik COVID-19. The vaccine rollout plan already in motion in most countries. Malaysia would like to propose the possibility of having reciprocal COVID-19 vaccine certificate recognition among the D8 member states, which I believe would speed up the reopening of the hardest hit sectors. Pada masa sama, Muhyiddin menyeru dan menggesa kumpulan D8 untuk berusaha dalam menyelesaikan masalah kemiskinan secara kolektif. Muhyiddin berkata demikian ketika berucap dalam Sidang Kemuncak ke-10 yang diadakan secara maya pada Khamis. Ia bertemakan Partnership for a Transformative World Harnessing the Power of Youth and Technology yang bertepatan dengan agenda D8 untuk mengkaji semula inisiatif sedia ada, sekaligus meneroka peluang baru melalui pemerkasaan belia dan teknologi digital dalam menangani cabaran ekonomi global yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Dan Malaysia yang menyedari kepentingan revolusi industri 4.0 akan memperkasakan industri tersebut di peringkat universiti dan kolej. Jelas Perdana Menteri yang mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak kumpulan 8 negara membangun D8, beberapa topik relevan akan diperkenalkan ke dalam sukatan pelajaran. Malaysia recognized that IR 4.0 based industry would accelerate the growth of our digital economy. Under the IR 4.0 technology-inspired initiative, our government has introduced Malaysia 5.0 to address digital accessibility, financial inclusion, productivity and growth through the tools of Industry 4.0 such as fintech, blockchain and artificial intelligence. We believe it will contribute to the digital economy and a more sustainable and circular economy. As a long-term strategy, our government is currently working closely with our colleges and universities. The aim is to help these colleges and universities to produce relevant and industry-ready graduates for the ICT industry, more relevant topics such as IoT and big data analytics into the syllabus.
Dan sekian Niaga Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkapli. Salam hormat.